Assalamualaikum dan selamat petang semua. Nama saya Abdul Ishraf. Sekarang ni semasa aku tengah tengok video ni, di Amerika ada berlaku satu international twist, iaitu benda yang kita tak expect. Yang pertama adalah di Amerika election dah habis, Donald Trump dah kalah, Joe Biden dah menang. So Joe Biden akan menjadi President of America, and banyak media duk cakap tentang yang ni, and banyak negara duk wish kepada Joe Biden, duk cakap congratulations pada Joe Biden. Tetapi ada 3 negara yang terbesar, iaitu China, Rusia dan juga Mexico. Kalau hampa tengok 3 negara ni negara ni duk keep remain silent, and mereka tak cakap apa-apa lagi berkenaan dengan isu US election ni. Macam mereka tak wish ataupun mereka tak cakap congratulations lagi kepada Joe Biden. Dari pihak kerajaan China, apa yang mereka cakap adalah, if US election ni kalau dah habis, baru kami boleh wish ataupun cakap tahniah kepada Joe Biden. Di Amerika, mereka belum lagi mengumumkan ataupun announce siapa yang President of America. Then how kami nak wish ataupun nak cakap tahniah kepada Joe Biden? Dan bila hampa dengar aku cakap ni mesti hampa rasa, weh, apa dia orang cakap ni? Serius lah? Yes, serius. Dan hampa boleh tanya aku balik, tapi aku dah tengok kat berita, media sosial semua, daripada kata Joe Biden dah menang dah. Well, yang tu pun betul juga. So aku beritahu apa yang berlaku kat US sekarang ni. Secara constitution, di Amerika dia ada beberapa legislator. Di setiap negeri ni mempunyai satu legislator ni. Mereka kena announce kata, okay, Joe Biden dah menang. Bila mereka dah announce siapa yang menang di setiap negeri tu, ada lagi satu organisation yang bernama GSA. So GSA ni adalah organisation under satu constitution dan juga satu peraturan lah. Mereka ni pula kena announce siapa yang akan jadi presiden di Amerika mengikut data yang mereka ada. Sekarang ni benda ni yang mereka tak announce lagi sampai sekarang, siapa President of America. If benda ni kalau dah berlaku kan, macam mereka dah announce dah kan, baru Joe Biden boleh masuk White House dan menjadi President of America. Tapi untuk nak stop benda ni, yang Trump duk cuba filekan kes ke atas Joe Biden, and dia duk cakap mereka dah tipu guna undian palsu, and ada juga dia tweet, dia kata dia mendakwa bahawa dia kata orang mati semua duk mengundi . Ni semua angkara pembangkang dia cakap, Trump cakap lah. So benda ni yang aku nak cakap dalam video hari ni. Jom kita masuk dalam video. Sekarang ni di Amerika, Joe Biden as a president dan Kamala Harris as a vice president, mereka dah menang election ni. Secara practically kalau kita tengok di media sosial kan, mereka dua orang ni ada majority vote. Mereka dah menang dengan majority leading vote. So dalam tu ada banyak media house. Media house ni dia macam media yang besar-besar tu lah kan. So, yang tu orang panggil media house lah. Mereka nampak Joe Biden dia sekarang leading dengan majority vote, and mereka pun announce kata Joe Biden dah menang dalam election ni. Tapi yang ni bukan official, iaitu walaupun media house ni dah announce kata Joe Biden dah menang dalam election pun, government of USA dia tak announce lagi siapa presiden. Sekarang ni Donald Trump dia cakap Joe Biden dia dapat majority vote ni menggunakan undian palsu. Itu macam tadi aku cakap tu lah. Trump dakwa kata orang mati semua duk mengundi, and dia kata dia ada bukti terhadap benda ni semua. And ada 4 negeri tu Trump dia kata dia ada jumpa undian palsu tu, and dia filekan banyak kes ke atas 4 negeri tu. Trump sekarang ni duk minta recount, iaitu kira balik semua undian di 4 negeri tu. Tapi kalau hampa tanya kan, kalau buat recount ni, iaitu buat kiraan balik undi kat 4 negeri tu, Trump boleh menang ke? Tak jugalah, sebab mungkin lah kat 4 negeri tu ada undian palsu seperti ni. Mungkin ada dalam 1000 ataupun 1000 macam tu lah. Tapi sekarang ni perbezaan antara Trump dan juga Joe Biden ni lagi banyak daripada yang tu lah. Boleh kata ada beza antara 20 hingga 30 ribu undi. So bagi aku lah, tak mungkin lah dia nak tipu guna undian palsu sebanyak tu kan. Tapi kalau hampa tengok Trump punya point of view kan, dia macam nak kata Joe Biden ni menang dengan menggunakan taktik penipuan lah. Dia menang secara tipu. Yang tu yang dia nak try register kat semua orang dekat Amerika tu. So Trump sekarang ni dia just memang nak bagi trouble pada Biden secara legal untuk nak jatuhkan Biden. Di Amerika ada satu negeri yang bernama Pennsylvania. Di negeri Pennsylvania ni ada satu peraturan, iaitu sesiapa yang mengundi secara mail-in ballot ni. Mail-in ballot ni adalah macam kita post undi kita dalam surat lah. Kita macam menghantar surat undi kita tu dalam surat. So yang tu orang panggil mail-in ballot. So sesiapa yang mengundi secara mail-in ballot ni, if hari ni berlaku election tu, katakanlah hari ni yang berlaku election tu kan, so mereka akan kira undi ataupun surat yang terima pada hari ni saja. Lepas tu kalau mereka ada terima lagi surat tu, mereka takkan kira tu sebagai undi lagi. So yang tu adalah peraturan di negeri Pennsylvania. Tapi peraturan ni tak sama dengan negeri lain lah. Setiap negeri dia ada peraturan dia sendiri. Tapi parti pembangkang, iaitu parti Joe Biden. So parti Joe Biden ni dia kira pembangkang lagi lah, sebab Donald Trump dia still dia kira presiden lagi till now. Sebab dia tak announce lagi yang siapa yang presiden. So Donald Trump still presiden, and
parti Joe Biden ni dikira pembangkang. Mereka ni pergi mahkamah tinggi and mereka cakap cara ni adalah salah sebab sekarang ni kita berada dalam situasi pandemik. So banyak undi mail-in ballot mungkin delay sebabkan pandemik coronavirus ni. Dan banyak undi perlu sampai lagi. Tapi benda ni mereka dah buat sebelum election lagi lah. Mereka macam buat rayuan dekat mahkamah tinggi sebelum election lagi. So mereka minta extend atau buat assumption 3 hari untuk terima semua undi tu and baru diminta kira. So benda ni mereka dah buat sebelum election seperti aku cakap tu. And mereka dah menang dah. Dan mereka dah dapat assumption untuk kira 3 hari undi mail-in ballot yang delay tu. Tapi negeri Pennsylvania tu, mereka tak kira lagi undi tu. Tapi mereka dah kutip lah semua undi tu. Sekarang ni apa Trump duk cakap adalah hampa tak kira lagi undi tu, iaitu undi mail-in ballot yang aku cakap tu kan, yang delay 3 hari tu. Mereka dah kutip dah tapi mereka tak kira lagi. So Donald Trump dia cakap, hampa tak kira lagi undi tu, tapi hampa dah announce kata Joe Biden dah menang dalam election ni. Tapi yang tu adalah point of view Trump lah, yang tu ideologi Trump. So sekarang ni timbul satu persoalan, bila mereka akan umumkan President of America? Bila mereka akan umumkan adalah selepas undian di setiap negeri di Amerika tu kan, setiap negeri yang mereka bertanding tu, selepas legislator mereka verify di setiap negeri tu, seperti aku cakap ada satu particular organisation tu. Organisation tu yang create tu adalah Donald Trump. Organisation ni kalau hampa tengok kan, setiap tahun dia akan bertukar lah. Dia akan di-create oleh President of America tu sendiri. So pada tahun ni lastly yang ditukar oleh Donald Trump tu sendiri lah kan. So lastly di-create oleh Donald Trump. So organisation tu selepas dia verify semua undian tu, iaitu official data number semua tu kan, baru dia akan announce Joe Biden dah menang election tu and dia akan menjadi President of America. Sekarang ni organisation ni dia tak dapat lagi data ni and baru-baru ni depa bagi tahu kepada media lah kan. Data numbers ni masih dalam proses and depa duk menunggu data tersebut. Sebab ni kan China, Rusia dan Mexico depa tak cakap apa-apa lagi. Sebab negara-negara ni kan boleh kata negara yang tak suka oleh Trump lah. And negara ni pun depa dah terfikir juga. Kok sekali depa pergi wish kat Joe Biden kan. Tengok-tengok last kali Donald Trump dia jadi presiden balik. So timbul lah satu masalah dengan negara ni semua kan. So depa pun duk tunggu official announcement daripada US. So selalunya kan depa akan ambil masa 70 hari lah untuk nak announce presiden baru kat Amerika ni. And juga dia akan ambil masa selepas election tu, selalunya kat Amerika selepas election tu depa akan bagi masa 70 hari lah. 70 hari tu juga kan untuk presiden lama tu kan, yang former presiden sebelum ni, dia nak transfer tugas-tugas dia kepada presiden baru kan. So untuk tu kan depa ambil masa 70 hari. And if dalam masa 70 hari ni, kalau Trump duk tarik panjang lagi kes ni kan, macam dia tak mau mengaku kata dia dah kalah dalam election ni, and dia duk blame Joe Biden menang dengan undian palsu ni kan, dia akan menjadi masalah besar di US. And katakanlah Trump dia tak terima langsung keputusan yang dia kalah ni kan, Joe Biden dia ada cakap he will be escorted out of the White House. Iaitu dia akan diangkat keluar dari White House. I disavow this election. I'm staying right behind this desk no matter what. You can't replace me and definitely not with a woman. Me too? What about me? So Joe Biden untuk nak bagi strong pemerintahan dia tu kan, dia dah mula team up untuk fight coronavirus ni. Dia buat senarai untuk nak appoint siapa di White House ni. Semua tu. Walaupun ada lagi 70 hari ni pun kan, Joe Biden dah buat persiapan dia adalah. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe and give them the wherewithal, the financial resources to be able to do that. And ada lagi satu isu gosip lah, yang ni out of topic lah. Millennial Trump, iaitu isteri Donald Trump, dia tunggu nak cerai Donald Trump if dia kalah dalam election ni. So aku tak tahu lah yang ni sejauh mana dia betul. Yang ni aku baca atau aku beritahu kat hampa lah. So selepas sampai tengok video ni, apa hampa rasa? Sebenarnya Donald Trump ni dia dah kalah atau tak? Dia memang dah kalah dah, tapi dia tak mau mengaku. Dia cuba nak buat benda tu benda ni, dia nak try menang election ni, tapi sebenarnya dia dah kalah dah. But yang tu yang aku nak tanya kat apa, adakah hampa rasa Joe Biden dia akan menjadi presiden tanpa sebarang masalah? Komen kat bawah. And kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan hampa yang tak tahu tentang isu politik yang berlaku kat Amerika ni, share kat mereka. And kalau hampa tak subscribe channel ni, subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.